Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa khususan rahim Nasr bin Abdullah syai'un billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma bi nurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaytu. Dhunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العظيم. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, dan tidaklah Muhammad itu melainkan dianya seorang rasul, sebagaimana telah diutuskan akan rasul-rasul yang sebelum daripadanya. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurus di Majelis Muslimin dan Muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah, sekurang-kurangnya untuk saya tempoh malam ini kita masih mengusahakan diri kita masing-masing untuk kita isi akan waktu dan perjalanan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang kita anggap insyaAllah membawa faedah yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Tanda-tanda hari kiamat memang terjadi sungguh dan dapat dilihat nyata pada hari ini. Yang tak diam aja sudah 9 hari bulan hari. 9 hari dah kita melalui tahun baru ni, 9 Januari. Rasa macam baru semalam je sama tahun baru. Lajunya waktu berjalan. Bayangkanlah kalau seorang ibu yang mempunyai 8 orang anak misalnya, tiba-tiba daripada 8 anak ini dengan takdir Allah 7 mati 7 anak. Tinggal seorang aja anak, dia baki dia seorang.
Mana tindakan dan sifat ibu terhadap anak yang berkenan? Tentulah dia sayang, dia kasih, dia akan pelihara, dia beri perhatian, dia buat semua yang dia boleh memberi manfaat kepada anak ni, kerana itulah bagi seorang anak. Yang lain 7, yang lain tu mati habis. Itulah kita semua. Umur kita yang lepas tu mati habis. Sekarang ni je ni ada baki lagi umur, yang lain dah habis. Kalau dah ibu tu tadi baki seorang anak dia tu je yang ada. Dia beri perhatian, dia kasih, dia sayang, dia beri tumpuan. Macam tu lah kita. Baki umur kita yang dari berilah perhatian, berilah tumpuan. Kalau kita semua ni, kalau kira average lah, kita kata secara umum, memang tak lama lah. Kalau ada di kalangan kita boleh capai lagi, yang tua-tua lah, yang muda-muda tu kita tak bahas lah. Bayi-bayi umur 50 ke atas, kalau ada boleh ambil 25 tahun je lagi pun okey lah. Baki umur kita tu tak banyak lah. Jadi bila sikit itu je baki, beri perhatian, isi, pertingkatkan dengan segala amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita berhimpun bagi meraihkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam sahabat saya Roslan sebut tadi, bahawasanya kita bukanlah malam ni, dia semua pun tahu. Dia bahawa tiap-tiap hari kita ingat dan sentiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manalah ada waktu bagi seorang yang namanya Muslim lagi mukmin, tahu-tahu lupa ke Nabi. Mana boleh? Seorang yang memang dia rasa dia tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan suatu pilihan, tapi suatu tuntutan. Dia mesti akan berusaha untuk ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang kita 5 waktu sehari semalam. Bila bersyahadah ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, waktu selawat. Bila lah masa kita nak lupa Rasulullah? Allah. Dalam semua detik perjalanan hidup kita, tetap Rasulullah itu menjadi pujaan idola segala-galanya. Kalau kita buka kitab-kitab lama lah, kitab Turas dia panggil. Setengah orang Melayu panggil kitab merah, kitab kuning tu. Yang setengah kalau tak biasa baca, baik jangan baca. Dan kadang-kadang ada juga cuba-cuba bawa, tapi kalau tak pandai jangan. Dia ada Al-Kisah, Arakian, Syahdan, bahasa. Kau ingat Syahdan bin Abu lah. Ini bahasa-bahasa kitab lama lah, kitab kuning. Syahdan, maka demikianlah Arakian dinyatakan. Tiadalah hak bagi hamba itu, melainkan hendaklah berjalan, duduk dan diam dengan penuh tawadhu di atas bom itu. Tak lagi anak murid sudah. Ini ustaz ni apa pula disuruhnya tawadhu, duduk atas bom. Rupanya bumi. Sebab kita lama dia tak ada ya, dia tak ada titik pula. Tak titik baca jadi bom terus. Dalam kitab lama tu umpamanya bab akidah, risalah tauhid, aqidatun najain, bab akidah. Itu disebut oleh para ulama bahawa akidah kita ini tersimpul di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah. Kemudian ulama bahas la ilaha illallah seperti setitik air, Muhammadur Rasulullah seperti lautan yang luas. Kita tengok macam mana Tok Adib tu ni. Sekali membahas bila kita baca, macamlah seolah-olah, tapi tidak. Seolah-olah Rasulullah tu atas pada Allah Ta'ala lagi. Na'udzubillah, bukan itu maksud. Tapi disebutkan la ilaha illallah seperti setitik air, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah tu seperti lautan yang luas. Karena semua
Benda apa pun yang kita tahu hari ini yang namanya agama, dari sekecil-kecil sampai ke besar-besar, daripada mana dapat kalau tidak melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak sebut apa? Akidah daripada Rasulullah, politik Rasulullah ajar, ekonomi Rasulullah ajar, nikah kahwin cerai berai Rasulullah yang ajar, bab harta faraid, harta pusaka Nabi yang ajar, bab peperangan, harta ghanimah Rasulullah yang ajar, mengenai hamba sahaya, hamba mukatab, hamba apa Rasulullah yang ajar. Sebut benda. Bab haji, bab umrah, siapa dia yang kita ikut? Wudu'an di mana sikatku, ambillah kerja haji kamu daripada apa yang kamu tengok. Bab solat, siapa dia ajar kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tolong sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang. Semua tu, daripada sekecil-kecil sujung rambut sampai sebesar-besar sampai jejak akhirat, itu sampai dalam kitab disebut oleh ulama, la ilaha illallah setitik air, Muhammadur Rasulullah lautan yang luas. Allahu Akbar. Bila dia kena iya betul hukum ini. Hebatnya yang namanya Rasulullah. Oleh karena itu, bila kita meraihkan sambutan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah kita memahami, kita nak mengingat-ingat kembali dan mengikhtiarkan diri untuk beramal dengan ajarannya. Oleh karena itu, jangan laju dan cepat sangat yang kita menyebut, ini benda ni bid'ah, mengarut semua buat maulid ni. Jangan laju semua. Setiap sesuatu dalam Islam itu ada hujah, ada dalil dia. Zaman Nabi mana ada buat sambut-sambut maulid, sambut hari jadi Nabi? Ya nanti dulu. Di antara amalan yang sering dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu suka berpuasa pada hari Senin. Hari Senin ni Nabi, Allahu Akbar, memang berpuasa. Itu sahabat hati dia. Satu hari sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah ni rajin benar puasa hari Senin?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada hari Senin itu aku dilahirkan." Dia sambut maulid berpuasa, Rasul buat, yang kata tidak. Hari Isnin itu aku ditabalkan menjadi Nabi, diangkat makam, promotion lah, naik pangkat, berpuasa Nabi. Kita naik pangkat, kumpulkan staf, Stadium Merdeka, kali kemerdekaan. Tak ada sana kampung pandan. Nabi puasa naik pangkat. Allahu Akbar. Pada hari Isnin itu aku diperintahkan berhijrah, perintah berpuasa. Nabi pindah rumah, dapat rumah baru di Madinah. Masuk rumah baru, Nabi berpuasa. Kita Allah bagi rezeki, tambah-tambah duit beri sikit, dapat satu rumah baru, duk cat ICI. Puasa tak tahu mana. Nah, rumah Nabi. Nak syurga Firdaus saja, kurang sikit tak mahu. Nah, ini benda nak tengok aja, jangan kecil hati pula. Tengok, kita nak masalah diri kita masing-masing. Dan hari Senin tu Nabi kata, aku meninggal dunia, aku wafat menghadap Tuhan aku. Artinya Nabi SAW berpuasa hari Senin daripada 4 perkara tu. Pertama yang Rasulullah sebut, hari jadinya. Aku raikan birthday aku puasa. Dan macam mana bila kita sambut buat ni kata bid'ah pula? Zaman Nabi tak ada buat, ada, tapi cara dia. Kita kena ikut sunnah, tak apa tahun depan kita buat. Tepat tarikh itu kita wajibkan satu taman ni kena puasa. Boleh? Kau tak terbuat pula. Itu je benda dia.
Jadi yang saya nak gambarkan, janganlah laju sangat membida'ahkan itu, jangan laju sangat. Hari Jumaat disebut sebagai penghulu segala hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam. Ayyam itu hari ya. Tu baca tu kena ada sabdunya tu. Tidak lain bunyi kan sayyidul ayyam, penghulu bagi segala ayam. Ni ke makan tu. Tu kena baca elok bahasa Arab tu. Sayyidul ayyam yaumul Jumaat. Penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang panjang. Banyak di antara benda Rasulullah sebut yang terjadi pada hari Jumaat ialah dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Hingga di tiap roh hidup dia terjadi itu pada hari Jumaat. Maka diraihkan hari Jumaat oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah letakkan ia sebagai sayyid, untuk penghulu bagi segala hari. Kerana hari itu Nabi Adam lahir. Kejadian kita bermula, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Jadinya bila menyebut hari Jumaat tersebut ciptaan Nabi Adam. Artinya hari kejadian dia, hari lahir Nabi Adam tahu hari Jumaat. Kita bicarakan, kita sebut. Nah, antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, siapa yang lebih tinggi? Maka kalau tentang kelahiran kejadian Nabi Adam itu boleh disebut dan boleh dihurai ceritakan, mengapa tak boleh jadi bid'ah pula menceritakan tentang kelahiran Rasulullah? Antara Rasulullah dengan Nabi Adam, mana yang lebih hebat? Dari segi makamnya semua Nabi, tapi yang sayyid dia Rasulullah. Jadi kalau Nabi Adam itu berhak kita membicarakan hari lahirnya, salah di manalah membicarakan dan menyambut Maulid Rasul. Cuma kita tak kata setiap hari Jumaat Maulidil Adam itu tak sebut. Hakikatnya bila kita cerita kelahiran Nabi Adam hari Jumaat, taubat cuma cerita kisah beranak dia lah jadi daripada tanah. Setiap tahun umat Islam mengerjakan haji. Sebut tentang haji ada 3-4 nama mesti naik, tak ada lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah, 4. Mesti naik 4 nama kalau cerita haji umrah. Haji lah khusus. Baik, kalau cerita tentang hajat terkait dengan haji mengenai lariannya, saya jadi amalan sa'i di kawasan Mas'ah yang ada di Mekah sekarang. Hasil larian hajar itulah, makanya ianya terjadilah sa'i yang dibuat oleh umat sampai hari kiamat. Hajar lagi pasal apa? Pasal Nabi Ismail dahaga nak minum, dia mengentak-entak lagi keluar air. Ketika itu Nabi Ismail baru dilahirkan. Allah perintah bawa diletak tempat yang tak ada manusia, kerana nak didik Hajar bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan makhluk. Itu akidah yang Allah nak ajar ke Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, ditanamkan lagi. Bila menyebut haji dia menceritakan kelahiran Nabi Ismail. Dia pun membesar, patut Nabi Ibrahim mimpi sembelih dia. Maka itu makna menyebut haji itu menyebut tentang maulid Nabi Ismail alaihissalam. Kita ceritakan tentang kelahiran Nabi Ismail, salah tidak? Dan kalau Nabi Ismail boleh diceritakan kelahirannya, tak kena kat mana bid'ah pula dia nak buat Maulid Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada doa Nabi Ibrahim melalui keturunan Ismail. Rangkaian gitu. Satu lagi yang Bani Israel, yang ni Bani Ismail situ Nabi turun bangsa Arab. Lahir Nabi Muhammad pun daripada Nabi Ismail berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi kelahiran Nabi Ismail, Hajar apa semua kita boleh cerita. Apa tak boleh cerita Nabi Muhammad?
Sambut sikit buat selawat salah. Pernah Nabi SAW jalan Rasulullah, kemudian bertemu sahabat dalam bentuk halaqah. Halaqah makna kumpulan-kumpulan, duduk ramai dalam masjid. Lalu Nabi sambil lalu tegur, bagi salam dan tanya, buat apa ni ramai-ramai? Lalu para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kami duduk ni borak-borak, bersembang-sembang, bercerita-bercerita mengenai kamu ya Rasulullah. Ujung-ujunglah Allah lahirkan kamu ke dunia. Dengan lahirnya kamu tu, kami dapat Islam, dapat petunjuk, dapat hidayah. Allah mujurlah Allah lahirkan Rasulullah di sisi kamu. Rasulullah jalan tu, tak lama Nabi patah lagi. Rasulullah SAW menyebut, demi Allah, telah turun Jibril alaihi salam menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala bergembira dan para malaikat meraih-raihkan kamu karena kamu mengenang-enang akan kelahiran, karena kamu mengingat-ingat balik kebaikan yang Allah buat pada dia. Itu dipegang juga oleh para ulama. Dalil daripada asar hadis pun dia juga, bahawa boleh duduk bercerita, berbincang tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah atas namanya maulid ke, kitab syama'il ke, tentang jasad Nabi wajah, tak kisah. Kalau buka kitab Asy-Syama'il itu pun menceritakan banyak. Bukan dia wajah, dahi, jambut Nabi, cara berjalan, lenggak, minyak rambut pun semua, tak. Kan itu aja. Start daripada Nabi awal beranak cerita dalam Syama'il. Bila dibaca riwayat tu gitu gini, itu kira maulid lah tu. Tak apa pula baca kitab Syama'il itu. Tapi bila buat macam usul maulid, macam bid'ah pula. Jangan cepat. Ya, kerana bila kita mengenang ni memang akan datang kebaikan dan rahmat yang banyak. Sekurang-kurang kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, asalnya secara meriah-meriah memang zaman Nabi sahabat tak kuat. Zaman tabi'in tak ada. Ianya bermula ketika zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Sebelum Bani Abbasiyah naik memerintah masa itu Bani Umayyah. Bani Umayyah tumbang dan jatuh pada tahun 132 Hijrah. Tumbang kerajaan. Jatuh Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Bila naik Abbasiyah, ialah ni perangai-perangai Arab ni pun manusia lah, atas kuasa. Masanya Bani Umayyah tu, dia hambatnya Bani Abbasiyah. Selagi jumpa bunuh. Tiba-tiba tumbang Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Dicarinya pula Bani Umayyah. Segala lorong, segala tempat di negeri wilayah mana kalau jumpa, tangkap bunuh. Karena takut nanti dia orang bagi tumbang pula Abbasiyah. Kalau di kalangan Bani Umayyah yang tak buat kerja bunuh, buat zalim naya ke orang ni, seorang je khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Di kalangan Bani Abbasiyah yang tak buat kerja jahat itu gini apa semua ni, seorang je, iaitulah Khalifah Harun al-Rashid. Yang lain Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, habis semua. Dengar layak kerak, tangkap bunuh. Jadi bila awal-awal naik ni, keadaan tu agak pecah kacil lah. Dia nak pergi stabilize balik ni, dia makan masa juga. Berlaku pemberontakan dah itu ini. Maka ulama-ulama berbincang-bincang, bersidang. Cuma kita fikir, cari satu jalan, macam mana kita nak boleh pautkan balik, macam mencari-cari jalan perpaduan kan? Dan tidak ada simbol atau watak sebenar yang memadukan hidup manusia ni melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah bincang-bincang itu yang datang cadangan. Tarikhnya kita cari, kumpulkan semua, kita buat sambutan balik. Itulah model. Dikatakan di Baghdad itu pada masa itu diisytiharkan oleh khalifah. Tarikh sekian-sekian mula sambut maulid.
Saya tak bahala lagi tarikh ada 9, ada 12 Rabiul Awal itu macam-macam. Kemudian dia bagi tahu di bandar-bandar besar di Kufah, di Mosul, ini di Iraq, supaya rakyat cipta dan mereka kasidah-kasidah memuji-muji Nabi lah apa buat, dan kerajaan Islam Abbasiyah akan bayar duit kepada mereka yang dikejuara lah. Dia ada kena pertandingan sajak Syair Rajas, dan memang kena syair Arab, sajak Arab ni Masya Allah. Ya, kalau kita buat peperangan tu, kita dengar tu macam nampak darah tu menitik depan kita. Bahasa Arab ni memang hebat. Dia tak sama lah syair Melayu ni, dia meleleh sikit. Tersebutlah kisah, dia baca tersebutlah tu dia gombak. Tersebutlah kisah kat Kuantan. Tak tahu kisah apa, punya panjang. Saya sampai ini saya tak tahu kisah apa. Sejak daripada Rijal 2 terus saya dengar syair orang Melayu tu. Ada sekali itu menyambut sikit. Seorang raja, cerita raja rupanya, baru dapat tahu lepas 10 tahun. Ada syair Melayu punya panjang lelet. Tapi Arab, syair sajak dia, Masya Allah. Jadi dia buat pertandingan, ringkasnya dalam sebulan dibagi masa, terhasil lebih daripada 11,000 syair sajak, gurindam, selokor semua. Maka adalah pena hakim pilih, kemudian dia ambil mana yang dikejuara bagi hadiah. Lepas itulah didendangkan memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam di Iraq pada masa itu. Kemudian kerajaan Abbasiyah ini membesar. Dia sampai peringkat menawan Austria, bukan Australia, Austria. Di zaman Harun al-Rashid, tentera masuk sampai ke Perancis sejak zaman Bani Umayyah. Separuh Perancis itu dah dapat zaman Bani Umayyah. Sebab itu ramai pemain-pemain bola Perancis hari ini orang Islam. Zidane itu orang Islam. Syekh saya di Yaman, Dr. Abdul Majid Zindani, Bani Zindani, Zindani Zidane, dia tu keturunan Yaman, darah. Tu nak menyokong, sokong lah, tapi sokong biar letih. Sono dia takbir, baru meriah. Niko dia, mama lagi 2 tarik, mama juga yang kayu. Itulah. Baik, jadi masa kerajaan Abbasiyah itu membesar, dikeluarkan pula gerakan ini masuk ke wilayah-wilayah negara lain yang di bawah takluk. Masuklah ke Palestin pula, tetapkan tadi buat sama-sama di Palestin. Palestin ada pula lah kasidah fashion dia. Sampai ke Mesir, Mesir buat pula, Mesir ada pula yali-yali kasidah-kasidah fashion Mesir pula. Entah pergi ke mana pula, masuk ke Yaman, naik ya Hanana, gitulah. Masing-masing itu dengan kasidah dia. Ini berjalan tuan-tuan, ini sejarah ya, jangan nafikan. Berjalan terus-menerus ratusan ribuan tahun lamanya, sampai kepada peringkat ketika kerajaan Osmaniyah Turki memerintah dunia 1000 tahun lebih. Bila Osmaniyah Turki memerintah dunia, dia adakan sambutan maulid di Bandar Mekah. Subhanallah. Khalifah turun daripada Istanbul. Itu asal namanya Islambul. Bul itu bahasa Turki, maknanya bandar. Islambul, bandar Islam. Bila naik Mustafa Kemal Atatürk, bawa faham sekularisme, tumbangkan kerajaan Osmaniyah Turki. Dia tak mau bunyi Islam tu ada, dia tukar Islambul jadi Istanbul. Lam tu tak mau bunyi, dikandih lagi kan, dipanjangkan sikit oleh Piramdi, Istanbul ketapola. Piramdi nyotak. Dia manjangkan dalam film dia pula. Masanya Osmaniyah Turki memerintah dunia, khalifah-khalifah tu pun pergi ke Mekah. Mereka buat peranakan macam kita berada
ni dengan spanduk, dengan tulisan selawat. Tapi kita tu adalah surau Taman Selayan, ya. JKKK Kampung Nakhoda, tu lawan lah. Tengok samping belah 8 seorang-seorang. Nak juara bukan senang. Jadi menyebut dia bahawa di Mekah tu dibuat perarakan. Di mana mereka bermula? Mereka mula daripada daerah Kudai. Ini saya sebut je lah, tuan-tuan yang tahu-tahu lah. Kudai, bukan kedai. Kudai. Kudai ni tempat yang Nabi SAW turun masuk pada hari Fathul Makkah. Itu di antara tempat situ pecah 4 penjuru tu, di Kudai itu. Yang Nabi berdoa, Allahumma a'ni absarahum fala yarawna illa baqta. Wahai Tuhan, tolong butahkan mata puak-puak Mekah. Dia tak nampak aku kecuali terkejut. Tak perasan, memang tak perasan semua. Allah tutup. Tahu-tahu Nabi dah masuk dah ke pondok. Muhammad dah sampai, dah tak sempat buat apa dah. Itu yang kita bacakan doa tu dalam beberapa waktu tertentu. Allahumma a'na absarahum fala yarawna illa badrul munir. Kita tukar terguru aja. Ya Allah, ya Tuhanku, butakan mata mereka, mereka tidak lihat kecuali bulan purnama. Itu benar. Itu sikitlah tu guna hati hajat tu arwah. Itu hadis tu kata. Kita amal itu tak doa. Ayat terbalik mata orang gombak tu. Baik. Jadinya nak sebut mereka turun daripada Kudai itu ramai beribu-ribu. Ada yang tak larat naik unta. Khalifah berjalan segak pakaian Turki nanti. Arab sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah bandar Mekah. Di mana berakhirnya? Masuk ke dalam Masjidil Haram, habis di hadapan Kaabah. Tuan-tuan, benda ni pernah dibuat oleh Osman yang Turki. Naik puak-puak ni, berselawat pun tak boleh lah. Bid'ah semua. Saya tidaklah nak buat tajuk Muqaranah Mazahib, yang ni perbezaan mazhab, bukan itu tajuk malam ni. Tapi nak sebut tu lah, peganglah yang boleh buat, boleh jalan, sudah. Jangan banyak nak menyimpan-nyimpan itulah, inilah hujah. Yang hujah pun fakta tak cukup. Hadis mengatakan haram tak ada, melarang. Hadis menyuruh pun tak ada. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ajar nak dia zikir. Ibnu Abbas dia mengajar nak dia wirid lepas sembahyang, baca ni ikut apa ayat dia mengajar. Subhanallah, 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 sudah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, Akbar mengajar. Masa dia mengajar tu belakang anak murid ramai Ibnu Abbas ni. Masa dengar, masa dia mengajar tu diikut dia ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah. Lama hari-hari dia ajari Ibnu Abbas ke anak tu. Hari-hari pula diikut dia ramai-ramai. Nama dah jadi berjemaah subhanallah macam kita ni dah. Subhanallah, alhamdulillah, sama-sama buat. Lama-lama dia balik buat dekat masjid. Surau tak ada Arab, dia tak ada surau. Arab 2 orang tempat sembahyang pun dia panggil masjid, tempat sujud. Kalau Dewan Bahasa dan Pustaka punya kamus, kamu dewan, dia kata asal surau ni orang lain daripada perkataan syura. Syura bainahum, hendaklah kamu bermesyuarat di kalangan kamu. Jadi dulu-dulu orang-orang kampung apa ni duduk satu tempat, mari kita syura dulu. Syura jadi surau tu. Senang dia orang lain ni. Asal kalimat talbiyah tu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik makna orang yang menyahut seruan, orang yang ikut Islam, patuh pada perintah Allah, itu labbaik. Sampai ke gombak labbaik dah habis itu. Bahasa Melayu ni mudah sangat. Baiklah, jadinya nak sebut bahawasanya bila Ibnu Abbas ajar macam tu, masing-masing balik ke masjid, ke kampung-kampung, dah ramai-ramai pula sama-sama berjemaah lah buat. Sebelum tu tak pernah. Lalu beberapa orang pergi menghadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lupa Sayyidina Umar, macam mana ni wahai Umar, ni dah bid'ah. Macam lidah setengah sini, tengah-tengah, sikit bid'ah, cepat saja. Ni dah bid'ah ni wahai Umar. Dulu tak ada berjemaah macam ni, berwirid ni dah rata-rata dah sejak Ibn Abbas ajar anak ni semua dah ikut. Macam mana wahai Umar? Sebelum ni masing-masing aja. Lalu Umar menyatakan, demi Allah,
Setiap yang bermanfaat bagi umat hukumnya adalah harus. Itu Sayyidina Umar. Jadi apakah sambut maulid ini tidak bermanfaat? Maka Umar menyatakan yang manfaat itu harus buat itu. Saya tak nak saya buat, tak nak buat tak apa, tak ada wajib pun. Yang wajib ikut ya Rasul tu. Nah, apa yang nak berbatasannya? Karena santri tak gagah pasal setengah rukitnya nampak tak? Nah, itu dia. Jadi mereka ni azan tu agak tu ayah buat terbelanjat dan tuan ayah kan terus selalu ni pula dulu anak selalu dengan dia apa-apa minum apa dia tuangkan. Jadi bila dia ada tak pandai nak tuang. 3 ayah anak pun tak tahu yang mana dah ambil air. Ambil air. Tuan-tuan, satu hal yang tak ada pohon ya. Masjid Madrasah Surau di mana pun saya tengok. Dia memang masya-Allah dia entertain lah masjid. Dia orang memang entertain, dirahi ustaz-ustaz. Ada setengah tempat tu kopi. Iya, kopi ginseng. Ini kan pukul 2 pagi habis ustaz, tak takut kita nak pergi ceramah. Kopi ginseng tidak iya. Tapi dah cegek. Cawan di telangkup aja. Mana-mana surau pun sebenarnya ibu bapak-bapak yang terbaik lah. Cawan tu terbalikkan jadi. Buatkan air saya. Ini air 3 botol, 2 cawan terbalik. Macam tak ini dia. Kita nak nak bagi, kita bagi. Padahal cewek itu besar keluar apa aroma, apa tentang tu aroma, bau kopi itu. Tapi terbalik cawan. Cawan mengambil. Bahasa gini tuan-tuan. Susah tu tak susah mana sangat, boleh je. Tapi awak pun malas lah bila awak tengah ceramah kan pegang botol. Jadi tuan-tuan Rasulullah orang menengok apa yang pelahap nak ustaz ni harusnya. Jadi ingat, ini pesan saya sekali inilah, saya tak ulang dah. Lain lagi bila jumpa ustaz jangan ditelangkupkan, tuang saja. Memang semua ustaz tu sebenarnya minum. Kadang-kadang antum tengok, antum nak, kamu tengok, ada ustaz tu dah 9 tahun datang kuliah, tak pernah minum. Boleh jadi hati dia teraju, maju hati dia. Ada yang jadi tua sendiri tengok. Tak ada elok, tapi cawan terbalik semua, tak bagi cakap, tak bagi tapi dia tak bagi. Tapi kalau dia tua dia minumnya, jadi saya minum. Jadi ingatlah ni kali tua. 3 botol lah yang satu nak pilih jaman. Ini pandangan oleh di Rasul. Tapi datang lagi lain tak tahulah, jangan 1 botol dia tidak. Tapi bagus macam ni. Ini rahi kan. Baik kat mana saya tadi? Tak lupa. Masjid Surau. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Jadi ini boleh jumpa Umar kata setiap yang bermanfaat bagi umat, hukumnya adalah harus. Itulah ulama pegang istinbat daripada ucapan Umar. Diharuskanlah untuk menyambut maulid. Tidak mereka tetap wajib, mereka tidak letakkan haram. Menyambut itu harus. Mengamalkan ajaran Nabi itu wajib. Jadi janganlah gaduh berkelahi pasal-pasal macam ini. Ya. Masuk isyarat. Itu dah bunyinya. Johor Baru punya. Dahsyat surau. Atau Johor Baru sejam semayang itu tepuk. Ya, baik. Maka itulah boleh dan diharuskan kita mengadakan sambutan. Bagi lagi kalau dia banyak, buatlah besar-besar sikit. Kalau dia tak ada, dalam batasnya ada, jangan masih-masih, sudah. Apa yang jadi masalah? Tak ada apa. Kalaupun tidak dibuat, ada je kitab fiqh sirah. Bila membicarakan sirah, menyebut lagi tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itulah kita sebut kadang-kadang yang masyarakat. Kalau dia macam ikan di sungai lah,
spesies itu sama, tapi habitat perangai itu tak sama. Umpamanya ikan keli, kita lihat ikan semelang, ikan keli dengan ikan bau. Beza tu. Ikan keli ni dia suka air kotor. Keruk-keruk, berkelodok lagi keruk, lagi suka. Ikan bau tak ada. Dia nak air bersih. Atau kalau kita dapat ikan bau angkat cantik, warna ungu badan itu, warna kilat. Sesungut dia tu panjang. Ikan semilang tu hitam, dia suka main dalam lumpur. Ikan bau dia air bersih. Jadi dalam masyarakat tu ada jenis otak ikan keli. Sampai jadi tulang kapur pun kecil, besar-besar. Yang ikan bau ada juga, tapi tak banyak. Ini bersih-bersih ni kurang. Apapun kita kenal, teruskan. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kebaikan bagi kita sebagai umat. Yang dibawa oleh Nabi satu aja, Islam dan petunjuk, itu saja. Tapi bila dipecahkan, macam-macam lah penguraian itu. Tapi petunjuk itulah yang Nabi bawa. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang menjadi petunjuk, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Udah menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau ayat Allah Ta'ala sebut zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muslim, khalas, selesai. Demikian itulah Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang Islam. Senang, ngaku Islam je dah dapat tunjuk. Tapi ayat tu Allah tak kata lil muslim, lil muttaqin, takwa. Itu yang bila kita tengok kalimah muttaqin tu berdebar kita. Artinya kalau kita tak masuk dalam muttaqin, tak dapat kita petunjuk hidayah. Sekadar mengaku Islam je ramai. Sebab itu ramai yang beragama, tapi tidak ramai yang mencintai agama. Yang beragama ramai, tapi mencintai agama tidak ramai. Sanggup berkorban demi agama tidak ramai. Sebab tidak sampai muttaqin, dia muslimin. Ini yang dibawa oleh Nabi supaya kita sampai atas petunjuk. Kita dengan orang kafir lain. Orang-orang kafir, mereka sentiasa pada kedudukan try and error. Ini orang kafir. Dia tak tahu nak ke mana ada tujuh hidup. Try yang ni dulu, masuk kumpulan muzik. Dia pada goyang sampai berat pergi ke black metal. Dia rasa dengan menyanyi itu rasa puas, dia dapat kebahagiaan. Boleh sekejap, lama tak ada dah, ada sesunyi tak jadi. Agak nisak dadah tu lebih membahagiakan. Ada gagal yang tu, dia try dadah pula. Ambil dadah, langsung tak bangun, jalan terus. So, ada orang pada kedudukan try and error, cari-cari gagal, pindah, cari lagi, tak pindah sini pula. Try yang ni, cuba buat yang ni. Sebab itu banyak teori lahir di barat. Mereka tak tahu mana sebenar tu kebenaran. Tapi kita orang Islam, beranak aja depan kita dah ada package. Ni dia kebenaran, bismillah, ikut. Bukan kau nak cari-cari, tak. Cukup dah, taraktu fikum amran lan tadullu. Aku dah tinggalkan pada kamu dua ke kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah, Quran dan hadis. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, jadi kita bukan pada tahap try and error, cuba gagal buat try ekonomi dia ada lari belah sini, tak. Ni dia pernah buat, tentu berjaya punya. Tapi tak nak ikut, itu masalah. Tak mahu diamalkan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan segala-galanya atas sifat kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang disebut oleh para ulama berdasarkan Quran, hadis, kitab-kitab, bahawa pada masa kita berada di dalam alam ruh,
masa benih baru jatuh di rahim. Pada masa itu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Lalu menjawablah akan roh, akan manusia itu, ya, syahidna, kami menyaksikan. Syahidna. Itulah asas kita sebagai manusia ini dihidupkan dan diberanakkan, dilahirkan di atas dunia. Mana asalnya? Syahidna, kami menyaksikan kamu. Kalau berkahwin, kawin atas kesaksian dengan Allah Ta'ala. Kalau berjuang berjihad atas nama Allah Ta'ala. Kalau berekonomi lillahi ta'ala. Kalau melakukan politik, sosial, apa saja, syahidna, kami menyaksikan kamu. Tegakkan syahid itu, kesaksian itu. Apa aja Allah Rasul itu syahidna. Sebab itu bila lahir dia diingatkan, di iqamah telinga kiri, di azan telinga yang kanan. Ingatkan balik, sebelum ni kamu duduk dalam rumah tu syahidna, atas kesaksian tu kamu nak hidup. Takut terlupa, diikat lagi semayang 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahidna. Ada lagi di situ. Pergi nak melakukan khitan bersunat. Sekarang ni okeylah, modern, dia letak tadi dah selesai. Dulu Pak Mudim yang buat pasal batang pisang dia nak lepor dari mandang budak. Dia punya penyempit tu bulung. Seorang tu kan sedap budak, mau tak takut dia, meleleh mata. Itulah alami pengalaman kita pun. Untuk dia pegang, ikut atuk ya. Asyhadu alla ilaha, sudah betul dah. Ilaha illallah, dia dah ada dah, kita bahaskan. Masa kerat ujung natang tu pun atas prinsip syahidna, aku menyaksikan. Terus dia ada datang, insyaAllah jaga sambung. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak pernah mengutusmu wahai Muhammad melainkan supaya membawa rahmat kepada seluruh alam. Ulama-ulama menyebut semua alam mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam manusia mendapat rahmat, alam malaikat mendapat rahmat, alam jin mendapat rahmat, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam laut, alam darat, alam dunia, alam akhirat, semua tidak ada satu yang terkecuali rahmatan lil alamin. Semua sekali dapat rahmat. Asy-Syahid Said Qutb rahmatullahi alaihi menulis dalam kitabnya Fi Dhilal Al-Quran gambaran Arab jahiliyah dalam kehidupan mereka. Bila membicarakan soal penyembelihan ke atas binatang, diceritakan bahawa orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam, bila mereka nak makan binatang, nak ra'i dan jamu tetamu, dia tanya tamu. Dan kalau Arab ni dia kambing, dia tak main ayam ni, jarang saja. Biasa kambing dia Arab ni. Dia nasi mandi apa semua tu kambing. Tu kambing tu ada kambing spesial pula tu, untuk mandi ni. Ya. Jadi kalau tamu datang, dia kata kita nak jamu awak makan kambing. Kata alhamdulillah. Jadi awak nak kambing bagaimana? Bagian pohon. Kalau boleh pohon lah. Kaki mana? Depan ke belakang? Tanya tamu tu, kaki belakang, belakangan. Dan saya suka yang belakang. InsyaAllah. Dia tu buat pergi ke dapur, ambil cisap, pegang tengok kambing tu, kambing tengah binggi tu pegang, ada pakai kaki kiri tu dah, buat masuk ke masak. Adalah 3 je kaki kambing tu, tengok lah. Tu cara jahiliyah.
disebut oleh Syahid Said Qutb. Esok-esok keluar dia buat pisau, mendongkak dan lagi kambing. Dia tahu dah ni mesti sebelah lagi dia balun aku legang sumbang. Itulah cara jahiliyah. Maka datang Nabi SAW kan mendapat rahmat dengan Allah. Sehingga rukun syarat penyembelihan pun diletak dengan syarat yang baik. Di antaranya kalau boleh sunat sembunyikan pisau. Walaupun nak sembelih ayam, kambing, lembu, sembunyikan barang, jangan tak parah. Ambil pasal tak buat. Belum apa-apa dah macam diri dah ayam. Dah terberak, lembut berak tu dia pun takut. Reti dia takut terbeliak mata tengok pisau. Pergilah depan kambing tu test nak potong dulu rumah tu. Jangan. Itu tak ada rahmat itu. Tak ada berbelas kasihan dengan haiwan. Itu Rasulullah tu datang bawa yang tu rahmatan lil alamin. Sehingga jadi mudah kehidupan manusia. Diajar oleh Nabi bagaimana nak urus hidup ni. Banyak kalau kita nak bahas. Umpamanya buang air misalnya, benda kecil-kecil saja. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan disebut dalam hadis, kaedah kita nak buang air ni, kalau kita pakai kain misalnya, duduk, buang air itu duduk, selak kain. Yang jadi wahara ini, dia selak kain baru dia duduk. Lepas tu pula kalau kampung, tandas itu dekat setengah batu ke belakang. Sambil berlenggang tu dah diselak, dah lagi ke dalam. Mau tak wahara sekampung? Kemana pula Abang Haji ni? Sekerat dah naik ke atas kain. Orang duduk dulu baru selak. Awak selak dulu, berjalan setengah batu baru duduk. Tak diikut Islam tu mau tak wahara itu. Rasulullah tu rahmat pun. Lambut misalnya, maaf ya dia cakap. Ialah ni bahasa Al-Quran, bahasa hadis saya sebut ni. Kalau buka dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ditulis Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Sana terang banyak hadis mengenai rambut. Di antaranya Rasulullah haramkan, Nabi tak benarkan apa yang dinamakan kaza'. Kaza' tu apa dia? Epilkan belah sini, epil belah sini, tinggal letak. Setengah tu style macam ulat bulu. Kita nengok tak berada. Besar betul ulat bulu tak pada orang pun. Dalam kitab tu disebut, upah daripada hadis Nabi tu, kaza' tu iaitulah sama ada keliling otak semua, tinggal di atas sikit. Atau dia buang semua, tinggal jambul sikit. Dia kata komando. Tak boleh hukum itu. Itu semua barat aja. Atau keliling ada, di tembok tengah jadi kolam air pula kepada tu. Itu semua dia panggil kaza'. Hari ini tuan-tuan tengok style anak-anak muda, budak sekolah pun ayah buatkan kaza' pergi masuk je satu baru. Tak boleh hukumnya. Kalau nak rambut tu panjang, puntinglah dia. Tak ada apa. Saya nak style ustaz letak tabahu, bismillah letak dia rambut tu. Rasulullah kan panjang sampai tabahu separuh telinga tertutup. Tapi ada cantik berminyak lembut rambut Rasulullah. Kalau tak ada, botak, buang semua. Lepas sunat bercukur tu. Kalau haji khususnya begitulah. Tapi itulah setengah orang tak ada botak. Yang Nabi aja baik buang semua, nampak cantik daripada sekarang bertempik tak ketahuan. Tapi ada yang tak mau dia. Saya pernah bawa jemaah haji daripada Sabah, Sarawak. Jadi buat umrah. Umrah tu untuk pasal kita buat haji tamattu. Ni umrah lah dulu, umrah tu haji lah tu. Kata buat haji. Kalau haji ifrat kan haji dulu baru umrah. Ya. Jadi habislah umrah balik dah pukul 3.30 dekat pukul 4 pagi lah. Jadi saya bagi tahu, ya, kalau siapa nak botak, ikut saya, kita terus dia kedai gunting. Saya memang tidak pernah mainkan botak tiap-tiap kali pergi. Sebab Nabi SAW mendoakan 2 kali orang yang bercukur, sekali untuk orang gunting. Itu hadis. Makna Nabi suka botak.
Tapi bahasa Rasul tu dia tak ada ni bahasa tak otak ni. Ni apa gunting ni? Dia tak cakap. Nampak akhlak Nabi tu. Tetapi dia doakan 2 kali untuk orang bercukur, sekali je untuk orang gunting. Takkan tak faham? Tu cara Nabi tu hebat, akhlak tu. Mana dia suka otak bercukur tu. Dan bercukur kalau haji atau umrah, umrah yang pertama tu sunat, bukan umrah yang akhir. Ada orang bila nak balik, buat sekali umrah lah, tak cukur lagi. Yang Allah tu baru dia cukur. Tak dapat sunat itu. Sunat itu umrah yang pertama. Itu sunat. Dan Islam ajar dalam hal ini jangan kontradik sampai berbalas, Ustaz. Kadang-kadang memang ada ruang terpaksa berbincang juga dengan isteri. Setengah isteri dia tak nak, setengah dia nak. So kami 8 orang ke masa itu. Saya botak, yang lainnya pun ikut. Ada seorang dia tak nak botak. Tak kisahlah. Sebab kadang-kadang dia ikut kita ni big boss, dia pengarah urusan. Bila botak tengok dah macam buah kanan, dia kepada tu dia tak nak tu. Yalah, dia pun nak stylish juga, kita pun tahu ya. Anak tak kisah, entah nak tengok muka nalonjong bulat, lembak, lembut anak ustaz, hantar, tak kisah. Tapi dia jenis pengarah syarikat, kadang nak buat marketing. Bila berceramah, bercakap depan orang, kawan tengok macam biji buah kanan, hilang selera orang nak niaga orang dia. Dia jaga benda-benda tu lah, tak dia botak. Soal apa? Kata tak apalah, benda ni sunat dia tuan, tak kisah. Balik kan? Balik jalan jauh tu, sampai ke hotel. Jam 4 pagi. Masa dia boleh jauh dekat hotel tu, saya tengok satu perempuan dah berdiri dekat pintu. Tegak dia tu. Tengok dia jauh. Mana-mana itu siapa pula. Tapi hotel tu, masa tu jemaah 1,200 orang kan. Satu hotel tu kami banyak. Kami je duduk. Mesti jemaah aku, takkan orang lain pula. Dia kata hati jalan. Suatu kali tengok dia ni daripada Sabah. Dia tengok-tengok yang seorang tu tak bercukur tu laki dia. Mengamuk dia tengok. Kenapa lah kau tidak buta? Jawab Sabah. Saya kata sudah. Ada tegaman laki dia. Sudah aku bilang, buta jangan tak buta. Ustaz, bawa dia cukur sekarang. Itu yang angin. Awak nak kena patah balik. Kata dia, ni aku hayak kan sampai tak bawa hotel ni. Kita pun letih pun. Tapi ya lawan mutawif kena jaga amanah bawa kan. Allah nak patah balik lah, jauh. Habis dah selesai rumah jalan. Balik tengok menunggu lagi. Kata sudah. Ini biar betul menunggu. Sekali tengok lagi dia. Ini dia. Udah botak kau, barulah beriman. Oh, bila botak baru beriman, yang baru tak beriman. Tak ke mana pula hadis dikutip. Orang perempuan macam-macam. Jadi kalau nak botak tu, bincang-bincang lah. Ada isteri kadang tak suka dia. Janganlah benda sunat sampai putus silaturahim atau salat. Begitu. Bukan kita ambil mudah, tapi itulah kaedah. Betapa rahmatnya Islam ini. Semua yang dibawa oleh Nabi itu diajarnya dalam hidup. Dia ajar tentang akidah menyembah Allah yang menjadikan hidup kita ini tenang. Dia ajar supaya kita berdoa. Macam mana kaedah berdoa, cara berdoa, selawat, semua Nabi ajar. Sebelumnya mana manusia tahu benda ni? Rasulullah lah yang ajar. Cuma musim haji itu pun ada doa-doa khusus. Saya buat jemaah tiap tahun, saya tahu. Ya, ada sekali itu agak dah terlampau. Itulah Nabi cakap betul, Rasulullah sabdakan betul. Bersederhana wasat, wasat dia ambil pertengahan. Jangan lebih-lebih, jangan not too excited lah. Sebab ada setengah orang kali pertama pergi Mekah buat haji, dia excited itu jadi ini jihad saya. Dia jenis macam tu pula. Dia berdoa tu tak kira dah. Tak apalah, kita biar je. Kita ada pengalaman, kita tahu. Nanti dah hari-hari ke-10 tu, saya ikut datang tu, dah tahu sunat semua dia berdoa. Dia angkat tangan tu depan Murtazam. Diam dia pula, saya dah belakang.
Ya Allah ya Tuhanku macam semalam-semalam je lah. Oh, dah doa Allah mana nak mustajab. Pasal dah terlampau banyak kita tu daripada hari awal. Hari pertama 7 juz, 8 juz, hari kedua 10 juz, sampai hari ke 10 dah tak tahu dah pun nak minta macam semalam je lah. Nah kalau kita macam tu doa Allah mana dah gagak lo ada ke macam tu. Jadi diajar dari Rasulullah doa. Kita kena ingat yang Rasulullah ajar doa minta rezeki. Soal rezeki ini bukan kita menentukan, Allah yang menentukan. Dan Allah nak bagi pada masa dia bagi, bukan pasal kita minta. Atau kena ingat itu akidah yang Nabi ajar. Itulah qada dan qadar. Karena itu pernah Nabi Ibrahim berhenti, tak nak dia berdoa. Pernah? Saya ditanya kenapa tak mau berdoa wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata perlu apalah aku berdoa. Allah telah menentukan semua dalam hidupku. Itu makrifat akidah Nabi-Nabi itu tahap macam itu. Kita tak tentu rezeki. Yang kita ingat kita minta tu Allah bagi karena kita minta. Tak. Dia bagi masa dia nak bagi. Dia nak bagi. Dan dia tidak bagi pada waktu yang kita nak. Dia bagi pada masa dia nak bagi. Kenapa? Sebab dia tahu. Dia tahu kita. Dia yang buat kita. Ulama-ulama menyebut sekiranya masing-masing kita ni meminta macam-macam ni nak minta kepada masing-masing. Kami tak ada pula. Saya sampai hari ini tak dapat. Saya minta satu je, minta Allah bagi rezeki. Saya nak naik helikopter pergi kuliah, itu je. Ada jam-jam bawah tidak penat. Duduk landing kat atas, turun balik naik helikopter, turun semua tiga. Malah pakai tangga, pakai tali macam komando, kopik kita turun. Saya telah bayar, sampai lagi tak dapat. Tak ada mustajabnya, ada rahsia kita tak tahu. Dia nak bagi masa dia nak bagi, bukan masa kita minta. Ulama kata sekiranya apa yang semua masing-masing kita minta terus Allah bagi. Sekali je Allah buat, kita minta semua dapat, nescaya kita semua binasa. Allah pasal sayang itu tak bagi. Contoh, kita sebagai ayah ada 5 orang anak misalnya. Dalam 5 orang tu ada seorang umur 2 tahun atau 5 tahun umur dia. Lalu dia datang, dia kata, ayah, mama cakap hari ni hari jadi adik. Kita kata, ya papa ucap selamat hari jadi. Papa tak tahan. Ayah ucapkan selamat hari jadi. Adik dah 5 tahun ya. Ya adik nak hadiah, boleh? Adik nak hadiah apa? Ayah belikan pistol, lepas tu peluru emas 5. Ya, dia minta. Dia umur 5 tahun. Dia minta dekat ayah dia pistol dengan peluru emas 5. Kita sebagai ayah bagilah. Bagi. Kalau kita bagi Zuhur, asal tak ada arwah, kita jangan dulu dia bagi. Apa yang kita buat? Kita kata insyaAllah, tapi hati kecil lagi, nanti lagi 20 tahun ya, di umur 25 ayah belikan. Bukan 5 peluru, 10 peluru emas ayah bagi. Sampai ayah lagi 20 tahun, dia pun ayah layak. Jalan masuk sampai umur dia 25 tahun, dia cari. Dia kata, ayah, kalau ayah masih ingat janji dulu masanya abang umur 25, ayah akan tunaikan permintaan adik untuk beli pistol dengan peluru emas. Ini hari jadi adik umur 25. Kita Masya Allah selama hari jadi abang besar abang. Jadi gini, abang setuju dah Pak. Esok lusa tahun depan abang kahwin. Kalau abang tukar bagi proton wajah satu, tak payah beli pistol tapi abang bagi kereta macam. Pada kata bagus kan? Okey. Minggu depan kita beli kereta, tak payah beli pistol. Kita sebagai ayah kita tukar. Sebab kita tahu lebih bermanfaat kereta daripada pistol. Itulah Allah Ta'ala. Kalau kita minta lah, ya Allah ya Tuhan,
Seorang-seorang berdoa 5 juz, 9 juz, 20 juz doa. Tu kalau tahlil tu lagi dahsyat. Daripada atas dia tu sampai turun-turun dalam letak atas pohon dah. Tak habis lagi doa tu, imamnya panjang doa. Kalau dia minta kita lah. Tapi Allah Ta'ala kadang ditangguh. Kita minta lain, dapat lain. Dia tahu macam kita jadi ayah, kita tahu anak kita. Allah tahu kita ni hamba dia buat kita. Ini kalau aku bagi lingkup, tak bagi. Ini soal rezeki dia nak bagi. Ini dia ajar, itulah akidah. Ada seorang tak faham, orang panggil Pak Mat jagung susu. Ini tua dah. Dia ni tanam jagung dia jagung susu, Allah Akbar, rapat isi itu. Dan dia tanam, kita panggil pocket land lah, tanah-tanah lebih tepi-tepi Sungai Pahang tu, atau hutan, biar itu campur-campur ditanam, itulah. Jadi manjang tepi Sungai Pahang tu, certain area tu dicampur. Orang kenal lah dia. Sekali kalau dia boleh dapat dalam 200-300 tumpul jagung tu, dia jual kat kampung itulah. Memang orang kampung kat Semantan atau daerah situ memang kenal lah Pak Mat jagung susu dia panggil. So ada 1 tahun tu dia dah tanam elok dah, dan naik. Esok tu nak petik dah jagung, dia jual boleh rezeki lah. Macam biasa tiba-tiba berlaku banjir besar kalau kerai Kelantan lagi kan, naikkan sampai ke Pahang, banjir apa semua tu. Kena kebun dia nak petik tu esok. Biasa pukul 9, pukul 10 tu petik kan. Tiba-tiba naik air, habis 1 ladang. Dia sendiri terkepung di kawasan pondok dia. Kemudian bomba masuk, rescue, tolong dia, selamatkanlah dia, dudukkan sekejap di satu penempatan. Pagi esok lepas subuh dibawa dia naik bot pergi ke pusat pemindahan. Dalam pukul 9, pukul 10 gitu, masuk di sebuah balai raya. Masuklah Pak Mat jagung susu ni. Dia masuk aja, dibagilah 1 kampik kecil, ada air macam ni lah. Lepas tu sardin 1 tin yang tarik pula, boleh buka tu. Nasi ambil kat dalam. Dapatlah tu sardin 1 tin. Tuan-tuan ibu-ibu boleh fikir lah. Yang waktu tu pukul 9, pukul 10 tu, sepatutnya dia ambil jagung tu pagi tu, tapi dapat sardin. Masuk dah dekat akal, ditanam jagung yang dapat sardin, dia masuk akal. Tapi itulah Allah Ta'ala Maha suci Allah. Dia lebih tahu apa yang perlu dekat Pak Mat, kita tak tahu. Allahu Akbar, rahsia Allah. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu, benda apa je kita dapat bersyukur aja. Allah tu dah suka elok sebenarnya, janganlah. Yang sepatutnya jangan sepatut-patut. Dia dah tu dah. Dia tahu rezeki itu dia pegang, bukan kita. Nah, inilah akidah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dia? Syahidna, aku menyaksikan engkau wahai Tuhan, sampai ke rezeki semua pun engkau yang tentu. Itulah yang kita kunci awal-awal solat, mulakan hari hidup, sembahyang subuh, baca doa kunut. Doa kunut kan terbagi 2, separuh dibaca oleh imam, kita aminkan semua. Sampai 1/4 imam diam, kita pun diam senyap, masing-masing baca. Allahumma hdina fiman hadait, amin, amin. Wa afina fiman afait, amin semua. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman afait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin lagi. Sampai kepada lain, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang tu imam baca sendiri, kita makmum pun baca sendiri, imam dah senyap dah. Tu di situ masing-masing baca. Apa dia? Fa innaka, sesungguhnya engkau wahai Tuhanku, taqdi, menentukan, mengqadakan atas aku, wala yuqda alaik, aku tak nak tentu apa ke atas kamu. Itulah akidah. Awal-awal nak mula langkah hidup, tegak dengan akidah. Engkau semua syahidna ya Rabb. Pada apa berlaku pun atas kamu, apa yakin. Maka orang tu akan berusaha bersungguh dengan Nabi. Tapi mula masalah, dia nak menipu, nak rasuah, itu ini, buat kezaliman. Rakyat tidak sekenyang panda dia, kenyang panda pada rakyat lagi.
takkan berlaku dah. Sebab syahidna dan fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi. Aku tak punya apa-apa, wahai Tuhan. Itulah makam hamba tu. Itulah yang diajar, dibawa oleh Nabi. Itulah kunci rahmatan lil alamin. Kalau ini tak ada laknat, jawab dia tak ada rahmat tu. Wahara lah hidup susah nanti itulah ini. Puasa tak nak cukup, tak nak cukup. Datang benda-benda jahat. Ini dia. Itulah akidah. InsyaAllah mari kita berazam betul-betul sekurang-kurang. Kalau kita kira ada cita-cita tahun baru, selit-selitkanlah masuk bahawa ya Allah, aku nak redha dengan semua ketetapan dan ketentuan Kau sebagai azab saya jangan mati besok. Kenapa? Tidak kita berasa kita Allah patut gini jadi Fir'aun sudah. Sebab Fir'aun tu mengaku dia Tuhan. Dia tak rasa Allah tu penetrate yang kontrol dia. Dalam hidup ni Allah semua. Kalau kita tahu yang ni, tak ada kita nak marah, dengki, hasad, tak ada. Semua dia menentukan semua rezeki. Itulah. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum tenang manusia. Mereka itu bertawaduk dalam hidup. Ajaran itulah yang Tuhan bawa rahmat. Saya imam-imam mazhab pun Allah kurniakan kehebatannya. Kita ni mazhab Syafi'i sebagai penutup. Saya ringkaskan, Imam Syafi'i pernah pergi belajar dengan Imam Malik. Masuk dia dalam 14 tahun dia dah jadi mufti di Mekah. Imam Syafi'i bukan mufti Gombak, minta maaf. Mufti Mekah, dengar tak tu? Kalau dengar Gombak pula tak, Mekah. Bukan mufti Putrajaya, mufti Mekah. Umur 14 tahun. Dia pergi belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tengok budak, masa tak tahu lagi. Baru sehari 2 hari aja, baru nampak. Kata Imam Malik datang ni nak belajar apa? Imam Malik ni dia ni pernah marah orangnya jenis. Tapi dia strict, dia akidah tu dia jenis. Dia bagan sikit lah jenis membentak dia. Datang belajar apa ni? Hari tu. Saya Tuhan, saya datang nak belajar hadis, kitab Muwatta. Muwatta? Ya Tuhan, nak semak-semak. Semak apa? Saya dah hafal Tuhan. Dia memang Malik. Dalam kitab Muwatta tu ada 300,000 hadis. Umur 11 tahun Imam Syafi'i dah hafal 300,000 hadis. Saya datang nak talaki dia Tuhan asma. Saya baca Tuhan dengar tasmih. Saya baca Tuhan dengar. Kata Imam Malik, kamu jangan mempermain-mainkan aku. Sebenarnya Allah tidak. Ilmu bukan untuk orang yang bermain. Kata Imam Syafi'i. Bacakan hadis aku nak dengar, kata Imam Malik. Tuhan, dalam kitab Muwatta ada 300,000 hadis. Hadis nombor berapa Tuhan tak? Bukan dia cabar tak, tanya lurus betul. Bawa hadis 921, apa hadis lampu keluar. Hadis 1028, apa punya hadisnya keluar. Saya tengok tepat semua. Kalau kita, saya apa Tuhan? Berapa hadis? 1, 2. Baca. Innamal a'malu binniyat wa innama wa billahi taufiq jawab. Semua dah makin tua dah. Kita letakkan satu hati tak apa. Umat Nabi macam mana lah gitu. Itu dah apa 1-2 hati buang bukan mati tak. Nengok di Imam Malik terkagum dia. Masa tu tuan-tuan ibu, masuk ke Masjidil Haram tu, ada satu pintu Babul Muluk dia panggil dulu lah, Masjid Nabawi. Pintu raja, kita panggil VIP lah. Jadi dia tulis pintu laluan raja, tertulis dekat dinding. Ini Masjid Nabawi tu, tempat masuk Babu Salam. Pintu laluan raja. Menengok dari Imam Malik, Imam Syafi'i itu sahabat tu. Esok tu Imam Malik pergi ke masjid, di padangnya perkataan raja, ditulisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itulah. Jadi tertulis pintu laluan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang lain boleh masuk kat lain. Sini Imam Syafi'i je. Imam Syafi'i lalu ternampak dia tulisan tu, pintu laluan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i ambil pen, sambung pula. Yang bodoh lagi jahil datang belajar dengan Imam Malik yang bijaksana.
tuan-tuan, itu tawadhu para ulama. Maka tertulis pintu laluan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang bodoh lagi tak tahu apa-apa, yang datang belajar dengan Imam Malik. Balik daripada semayang, Imam Malik lalu terbaca pula, menangis Imam Malik. Ini ajaran-ajaran Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan keberkatan. Dan saya selalu sebut, kalau jemput saya menjadi Rasul ke Isra Mi'raj, yang penting bagi saya kuliah dan ceramah. Itu selalu minta maaf ya, jangan kecil hati lah wantaman saya. Bapak makan ni jangan kena kamu sangatlah. Saya yang penting di saya ilmu ceramah. Makan ni saya tak kisah, ada pun tak apa, tak ada pun tak boleh ya. Jadi tuan-tuan tak nampak, saya dah nampak dah hidang tak belakangmu. Jadi bila dah hidang tu saya nak ceramah dah payah. Jadi setakat itu dulu. Terima kasih banyak pada Roslan dan kawan-kawan di sini, Azizi apa semua yang sudi menjemput saya, dan insyaAllah panjang umur kita bertemu lagi. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis min al fitan wal mi'na asrarana washghal bil 'intibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.